Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam pengajian kita pada petang ini. Ya para jemaah sekalian, mari sama-sama kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah SWT. Ampun
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا نبي الرحمة
Assalamualaikum ya Nabi Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Qad ballaghta ar-risalah wa adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabili rabbika haqqa jihadi. Assalamu alayka wa ala alika tahirin. Assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian fardu ain kita pada petang yang mulia lagi barakah ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, dalam taat kepada Allah, dan disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pengajian kitab fikih ibadat. Ya, kitab fikih ibadat yang sedang kita baca ini, kitab ni sedang dalam cetakan dan alhamdulillah hari ini kita sedang masukkan dalam FB kami, iaitu mengenai penempahan. Siapa yang nak buat penempahan kitab ini, bolehlah buat penempahan mengikut borang yang telah ada dalam FB kami. Dia kena buka linknya dan masukkanlah sekalian particulasnya, butiran-butirannya, dan berapa set yang dia kendaki. Dan setiap satu set ada 3 buku seperti yang kita sedang baca ini. Ada 3 buku, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, semuanya tebal-tebal belaka, ya. Dan harganya ialah termasuk delivery insya-Allah dalam kelingkungan Singapura, iaitu sebanyak $80 Singapura, ya. Ini setelah diambil kira daripada harga kitab, posnya hantar kemari dan kemudian deliverynya untuk dihantarkan ke rumah ke mereka yang buat penempahan. Jadi para jemaah sekalian, mereka yang telah memberi nama awal-awal, maka hendaklah mereka mengisi borang ini dan membuatkan pembayaran. Pembayaran tu mereka boleh buat melalui Pay Now ataupun melalui bank transfer. Kemudian snapshot akan gambarnya Pay Now atau transfer itu dan dimasukkan di dalam borang tersebut yang telah kita siapkan, dan kemudian di-onkan atau disendkan kepada pihak kami. InsyaAllah akan diuruskan insyaAllah. Bukunya, kitabnya ini sedang dalam cetakan. InsyaAllah kemungkinan besar cetakan akan selesai pada akhir bulan ini dan akan mula kita mengirimnya pada awal bulan depan insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan daripada tentang perkuburan, yang di mana para jemaah yang menziarahi kubur sangat-sangat dianjurkan untuk membacakan Fatihah dan baca Qul Wallahu Ahad 11 kali, ya. Dan Alhaakumut Takatsur dihadiahkan kepada ahli kubur, maka sebanyak mana ahli kubur itu pula mereka akan memberi syafaat kepada yang memberi hadiah. Dalam riwayat yang lain pula,
sebanyak mana sebanyak mana mayat yang dikuburkan di situ, sebanyak itulah pula pahala kita membaca Fatihah atau Qul Huwallahu Ahad digandakan. Umpamanya kita menziarah satu perkuburan itu ada 10,000 umat Islam yang dikebumikan di sana. Kita pun hadiahkan Fatihah kepada sekalian ahli kubur tu. Maka kita dituliskan pahala seperti kita membaca Fatihah 10,000 kali. Masya Allah. Padahal kita baca sekali. Tapi kerana kita hadiahkan kepada ahli kubur yang ada, jadi sebanyak mana ahli kubur yang ada, kita punya baca Fatihah digandakan pahalanya untuk kita sebanyak itu pula. Masya Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, kelebihan kita bacakan surah Fatihah ataupun Qul Huwallahu Ahad ya, dan itu semua akan memberi manfaat kepada ahli kubur ya. Apatah lagi kalau sekiranya kita menziarah kubur ibu ayah kita. Mereka itu hidup di dalam kubur mereka. Mereka tahu kita datang. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Jadi anak-anak yang datang ziarah kubur ibu ayahnya pada hari Jumaat, dibacakan Yasin di sisi kubur ibu ayahnya, mendapat pahala seperti dia menaik haji. Subhanallah. Itu kelebihan. Dan anak-anak yang menziarah kubur ibu ayah dan membaca Yasin di sisi kuburnya dan mendoakan ibu ayahnya, anak-anak itu ditulis seperti anak yang berbakti kepada ibu ayahnya. Walaupun masa hidupnya anak-anak ni ada derhaka pada ibu bapa, tetapi Allah gantikan mereka dengan pahala menjadi anak yang saleh kepada ibu bapa mereka. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan kelebihannya kita menziarah kubur ibu ayah kita pada hari Jumaat ya. Kalau tak hari Jumaat pun boleh, tapi hari Jumaat tu hari yang afdal ya. Ada setengah riwayat mengatakan hari Jumaat itu roh-roh ni semua dikembalikan dalam kuburnya. Tetapi ialah ada juga riwayat mengatakan bahawa setiap apabila kita berziarah ke kubur, mereka ahli kubur tu mendengar dan mengetahui siapa yang datang, apa yang kita baca, mereka dengar. Dan kita boleh berbual dengan ahli kubur, tak ada apa. Ustaz boleh berbual? Boleh. Setengah-setengah para alim-alim ulama, mereka ziarah kawan mereka ziarah saudara mereka bertanya apa khabar, macam mana dah jumpa kepada ibu bapa datuk nenek kita yang dahulu, macam mana guru kita kau dah jumpa dalam alam barzakh lah. Ustaz boleh ke? Boleh. Mereka mendengar ya. Mereka sudah masuk satu alam yang namanya alam barzakh. Dan orang-orang yang duduk dalam alam barzakh ni, mereka menziarahi antara satu sama lain. Macam kita orang hidup ni, kita ziarah, pergi rumah abang, rumah kakak, rumah adik. Mereka pun macam tu juga, berziarah antara satu sama yang lain. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam kita membicarakan tentang ahli kubur. Dan kemudian kita juga sambung lagi dalam pelajaran kita hari ini, di mana berkata tuan pengarang kita Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idrus, dan daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Semit. Semoga kedua-dua guru kita itu Semoga kedua-dua guru kita itu Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, dan ditinggikan darjat mereka, dan dipelihara kedua mereka daripada sekalian perkara yang dibimbangkan, dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, soalan yang ketujuh, disebutkan dalam hadis, disunatkan untuk meletakkan bunga di atas permakaman. Apakah meletakkan bunga dalam pot, dalam pot ataupun kita kata dalam pasu di atas kuburan termasuk dalam kesunahan tersebut? Jadi dalam pelajaran kita lepas, kita telah mengatakan bahawa sunat kita meletakkan bunga dan juga daun-daun yang hijau di atas perkuburan, kerana setiap bunga dan daun yang hijau yang masih lagi segar, mereka bertasbih kepada Allah. Jadi dengan berkat mereka bertasbih, maka ringanlah ahli kubur yang di dalam kuburnya. Jadi sekarang kita bawa bunga tapi kita letakkan dalam pasu. Pasu tu kita letak atas kubur. Dapat juga pahala sunat tak? Dapat, jawapannya dapat ya. Dan ada pula kalau sekiranya ustaz, kalau kita buatkan perkuburan tu bukan dengan kita kata bukan dengan rumput. Kalau rumput dia bertasbih. Kalau batu-batu macam mana? Ada juga orang persoalkan,
dia letak batu-batu yang di mana batu-batu kerikil dan sebagainya di atas perkuburan, jadi taklah tumbuh kata lalang dan sebagainya. Jawapannya semua segalanya antara langit dengan bumi semuanya bertasbih. Termasuk batu pun bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah segala yang antara langit dan bumi. Segala-galanya semua yang bertasbih. Jadi dengan itu tasbih batu pun, kayu ke semuanya itu bertasbih, dan dengan itu juga meringankan daripada ahli kubur yang dalam kubur. Cuma dalam hadis itu Nabi SAW mematahkan ranting pokok kurma dan Nabi mencacakkan di atas kuburan. Itulah yang meringankan. Jadi itu kita ambil sebagai dalil untuk kita letakkan bunga atau tanamkan rumput atas perkuburan tersebut. Dan kalau sekiranya kita lihat daripada situ, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil dalil, kalaulah sekiranya daun-daun pokok itu yang masih hijau itu bertasbih, meringankan orang dalam kubur itu dari azab kubur, bagaimana lagi kalau sekiranya manusia yang beriman, yang membaca Quran di depan perkuburan? Apakah di antara manusia yang beriman dengan pokok, mana lebih mulia? Sudah tentu manusia yang beriman lebih mulia. Di antara tasbih pokok dengan bacaan Quran, mana lebih mulia? Sudah tentu bacaan Quran lebih mulia. Maka dengan itulah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengambil dalil ini sebagai menguatkan boleh kita membaca Quran, membaca Yasin ya, di tepi perkuburan siapa pun, maupun ibu ayah atau orang lain. Dan insya-Allah akan menjadikan manfaat dan syafaat kepada ahli kuburnya dalam kubur itu. Dan begitu pula soalan yang berikutnya, bagaimanakah hukum menulis nama, tanggal wafat dan lain-lain sebagainya pada batu nisan atau pada kuburan? Itu yang kita selalu amalkanlah ya. Kita di batu nisan ni kita tulis nama dia, dah tarikh hari bulan dia meninggal ya. Bulan Islam, bulan Masihi ya. Jadi di sini macam mana Ustaz? Apa hukumnya? Jawapannya hukumnya adalah boleh. Bahkan sunnah. Jika seukuran yang diperlukan, maknanya kalau betul perlu maka itu boleh dan sunat ya. Hal ini menurut pendapat Imam Zarkashi radhiyallahu ta'ala. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah mengkebumikan sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un radhiyallahu an. Uthman bin Maz'un radhiyallahu an ni sahabat Nabi dan juga saudara sesusu dengan Nabi. Kedua mereka menyusu daripada ibu susuan yang satu. Jadi setelah Nabi kebumikan dia, Uthman bin Maz'un ni seorang yang warak, yang kuat ibadatan. Nabi pun sayang pada dia. Jadi Nabi sedih menangis bila Nabi kebumikan dia. Nah, kemudian setelah Nabi kebumikan, Nabi ambil seketul batu yang besar sikit, letakkan di kepala kuburnya. Dan Nabi memberitahu supaya dikenali kubur ini dan tahu di mana kuburnya Uthman, supaya aku kalau ada keluarga yang meninggal akan tanam di sebelah-sebelahnya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita Nabi sini membuat tanda. Jadi membuat tanda tu dengan beberapa cara, maupun dengan batu, maupun dengan kayu, maupun dengan tulisan. Pokoknya ada tanda sebagai untuk kita mengenali ni kubur siapa. Tak ada salahnya ya. Walaupun pada setengah pendapat yang berfahaman yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang kita pun tahu juga ya, mereka itu terlalu strict sampai kata tak boleh tulis di batu-batu nisan, tak boleh. Tak apalah, itu pendapat mereka, kita tinggalkan saja ya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat makruh. Ada yang mengatakan makruh tapi tidaklah hukumnya haram ya. Tapi dibolehkan, dan apalagi kalau diperlukan. Macam kita juga sekarang kita anak yang semati kita tanam. Besok cucu cicit kita pula. Mana kubur nenek, mana kubur atuk, nak cari pun tak tahu, tak ingatlah. Tapi bila dia tulis nama, ni kubur atuk, ni kubur nenek. Jadi kan senang. Jadi itulah membantu kita ya, untuk mengenal kubur datuk nenek kita. Kecuali jika si mayat termasuk dalam golongan para wali atau ulama, maka hukum adalah sunat. Jadi alim-alim ulama kita meninggal. Ulama-ulama yang masyhur pula, yang di mana dapat kita katakan memberikan manfaat, seperti Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, dan juga kita katakan Imam Suyuti. Jadi Alhamdulillah, bila kita pergi ke kuburan dia, kita kenal, ini Imam Ibn Hajar. Alhamdulillah, waktu kami berziarah di Mesir ya, di Kairo, kita nak ziarah makam para ulama. Sana banyak ulama tuan-tuan.
Tapi Alhamdulillah dengan ada signboard dia, Imam Suyuti, Imam Ibn Hajar, Rabi'atul Adawiyah. Oh, ni dia makam diorang. Jadi kita pun dapat mengenali. Alhamdulillah. Jadi itu dapat dia punya kebaikannya. Tak adalah kita katakan itu satu bid'ah ataupun haram. Tidak. Sebab dia membantu untuk kita mengenalinya. Jadi kalau sekiranya wali-wali atau nabi-nabi ataupun kita katakan alim-alim ulama tu tak ditulis nama, orang-orang yang datang selepas 100 tahun, 200 tahun, dah tak tahu mana kuburnya ulama kita ni. Tapi Alhamdulillah kita walaupun sudah berpisah dengan alim-alim ulama kita ratusan tahun lamanya, tapi dengan adanya signboard ni dengan tulisan, kita dapat kenal, oh ni makam dia. Alhamdulillah ya. Jadi itu dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tidak ada salahnya untuk kita menuliskan nama di batu nisan ataupun di papan kuburan itu untuk sebagai pengenalan. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah daripada perbicaraan kita tentang mengkebumikan mayat dan masalah perkuburan. Jadi membicarakan tentang perkuburan ini maknanya membicarakan tentang mati. Dan kita pun mengetahui mati itu adalah satu perkara yang tak dapat kita lari daripadanya. Iaitu innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu ya'tikum. Sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya akan pasti mendatangi kamu. Jadi di sini dalam membicarakan bab mati, maka saya mengambil pula daripada kitab iaitu Syarhus Sudur, iaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dia meninggal pada tahun 911 Hijrah. Dengan kita sudah 400 tahun lebih. Masya Allah ya. Beliau menceritakan tentang halnya kematian dan kubur. Jadi kita sebagai rukun iman, di mana rukun iman kita tu antaranya ialah beriman dengan hari kebangkitan, hari kiamat. Beriman dengan bahawa setiap insan yang hidup akan mati. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita sentuhlah sikit dalam bab kematian dan perkuburan ini. Maka dari kitab yang tersebut yang sedang saya pegang ini, berkata Al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam kitab Al-Musannaf dengan Imam Ahmad, yang di mana kedua-dua mereka mengatakan daripada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Qala lamma khalaqallahu ta'ala Adam wa zurriyatu, apabila Allah Ta'ala menjadikan Adam AS dan zuriatnya, maka berkatalah para malaikat, innal arda la tasi'ahum, sesungguhnya bumi ini tak boleh muat untuk mereka semua. Ya, iaitu apabila Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam AS dan zuriatnya. Jadi zuriat Nabi Adam ni banyak. Daripada hari permulaan Nabi Adam sampai hari kiamat, tak boleh nak terkira lagi lah. Maka para malaikat kata, mana boleh muat? Ya Allah, tak muatlah bumi ni. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan mati. Jadi maknanya akan ada yang mati. Jadi bertukar gilir gantilah. Maka berkatalah malaikat, kalau gitu mereka tak akan senang hidup kerana mereka akan mati. Mereka rasa susah, bimbang ya, kerana mereka akan mati. Maka Allah Ta'ala kata, aku akan jadikan mereka angan-angan. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita ni, semua kita akan mati ni, pasti garanti mati. Tapi berapa ramai pada kita yang benar-benar rasa risau yang mati. Nanti besok aku nak buat projek ni, nanti aku nak ada meeting ni, nanti aku nak buat perkara ni, nanti aku nak buat bisnes. Tengok. Macam-macam kita punya projek dan angan-angan kita. Sedangkan mati itu sudah hampir pada kita. Allah Ta'ala menjadikan demikian supaya manusia itu boleh menguruskan hidup mereka. Yalah, kalau ingatkan mati itu memang baguslah. Tapi kalau selalu ingat mati pun mereka tak dapat buat urusan kerja dunia. Jadi akhirnya rumah tangga mereka pun terbengkalai. Jadi begitulah Allah SWT. Hikmah Allah Ta'ala meletakkan angan-angan itu. Tapi angan-angan itu jangan berlebihan pula. Kalau ada berlebihan sampai lupa kita ingat mati, jadi bahaya pula. Dosa-dosa pun tak dipedulikan. Yang perintah Allah pun kita abaikan. Jangan ya. Dan dikeluarkan pada Abu Nu'aim daripada kitab Al-Hilyah, daripada Mujahid mengatakan, apabila Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam AS ke bumi, maka Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Adam AS, Ibni lil kharab walid lil fana, iaitu kamu bangunkanlah sesuatu yang akan binasa. Maknanya dunia ni, bumi ni, kau bangunkanlah, makmurkanlah, tapi dia akan satu hari binasa. Dan lahirkanlah, banyakkan anak-anak, tapi satu hari dia akan mati. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada satu pun di atas muka bumi ini yang kekal. Daripada zaman dulu, zaman Nabi-Nabi dahulu, sampailah zaman-zaman kita.
Sebelum kita, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, apa-apa yang ada bangunannya, rumahnya, kemegahan manusia, semua dah tak ada lagi dah. Masuklah zaman kita. Bila masuk zaman kita, zaman moden pula, berlaku peperangan, berlaku kehancuran, berlaku gempa bumi, pun hancur juga. Kita tengok saja apa yang berlaku letupan di Beirut. Allah, kesian tuan-tuan. Siapa yang sangka? Bukan ada bom daripada musuh, tapi berlaku apa yang berlaku, sehingga hampir separuh daripada Beirut tu, satu kapital yang besar tu, hancur sekali seperti padang pasir padang terkukur. Hancur, binasa sekali. Itulah dia tuan-tuan. Memang Allah Ta'ala sudah demikian. Sunnatullah. Makna sunnatullah tu sudah jadi program Allah Ta'ala. Yang mana yang ada, semua yang akan binasa. Sekarang kita nampak skyscraper, bangunan tinggi-tinggi melangit. Kita jangan ingat dia akan kekal selama-lamanya. Tidak. Bila masa datangnya Allah Ta'ala nak goyangkan dia, dia akan jatuh hancur. Allah boleh lakukan segala apa yang Allah nak buat dengan kun fayakun saja. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu kita punya harapan kita, pergantungan kita bukan kepada dunia. Pergantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Habis Ustaz, kalau macam tu kita sudahlah ingat mati sajalah. Kita minta matilah cepat-cepat. Nanti dulu. Di dalam bab ini yang berikutnya, an-nahyu an tamanil mauta wa du'a bihi lidurrin yanzilu bihi fil mali wal jasad. Larangan bercita-cita untuk mati dan berdoa minta mati dilarang kerana sesuatu mudarat yang berlaku pada harta kita atau pada diri kita. Jangan cepat-cepat nak minta mati. Jangan kita doa minta mati, jangan. Dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan seseorang kamu bercita-cita untuk mati kerana sesuatu mudarat yang tertimpa pada dia. Kalaulah sekiranya tak dapat tidak juga untuk dia nak minta mati, maka mohonlah pada Allah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup tu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku kalau sekiranya mati itu baik untuk aku. Kita minta pada Allah, serah pada Allah. Hidupkanlah aku ya Allah kalau hidup itu baik untuk aku. Mungkin dengan hidup tu kita dapat banyak beramal lagi. Dan matikanlah aku ya Allah kalau mati itu lebih baik untuk aku. Kita serah pada Allah. Allah yang buat pilihan. Begitu pula daripada hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan seseorang kamu bercita-cita untuk mati. Wala yad'u bihi. Dan jangan dia minta mati sebelum sampai masanya. Kerana apabila dia sudah mati, maka terputus amalannya. Jadi kalau dia nak buat ibadat pun dah tak boleh. Kan dah rugi. Buat apa kau minta mati? Allah dah bagi kau modal. Ni nyawa ni, modal ni tuan-tuan. Modal untuk kita berbuat ibadat. Kalau kita minta mati. Kemudian kita dah mati. Kemudian nak buat ibadat dah tak boleh lagi. Nak baca Quran dah tak boleh lagi. Nak tahajud kan dah rugi. Jadi Allah dah bagi modal. Kita gunakanlah modal tu sebaik-baiknya. Sampailah akhirnya. Ya. Begitu pula dikeluarkan daripada Imam Bukhari dan Imam Nasai daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatamanniyanna ahadukumul maut. Jangan seseorang kamu bercita-cita untuk mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau dia orang yang baik, mudah-mudahan bertambah lagi pahala ibadat dia. Wa imma musian fala'allahu yasta'tab. Ya, kalau dia orang yang jahat, mudah-mudahan dia dapat bertaubat. Kan bagus. Jadi sebab tu sini jangan dia minta mati. Ya Allah, matilah lebih baik bagi aku. Nanti dulu. Kau hidup ni kau boleh tambah-tambah ibadat. Kalau orang baik, kalau orang yang tak baik, dengan kau hidup ni kau boleh minta ampun pada Allah, boleh bertaubat. Jadi bahasa tu ada, kesempatan ada. Allah Ta'ala tak terima taubat seseorang hamba apabila nyawa sudah sampai di kerongkong. Bila sampai kerongkong, dah nak meninggal, baru nak taubat. Dah tak, Allah tak terima dah. Ni sekarang kita sihat, segar bugar lagi ni. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Allah akan terima doa kita dan terima taubat kita. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Janganlah kita bercita-cita untuk mati ya. Maka dikeluarkan pada Imam Ahmad dan Bazzar
yang di mana Rasulullah SAW telah bersabda, la tamannal maut, jangan kamu cita-cita mati, kerana kedahsyatan yang lepas mati lebih dahsyat lagi. Wa inna minas sa'adah, maka alangkah baiknya daripada panjang umur seseorang sehingga dia dikurniakan dapat bertaubat kepada Allah. Nampak tuan-tuan ya? Jadi kalau sekiranya dia panjang umur, dapat dia bertaubat, dapat dia amal soleh, lepas mati tu kita tak tahu apa lagi dahsyat lagi ya. Kita tahu tu kubur tu tempatnya kecil, yang sempit, kubur tu tempat yang gelap, tempat ular, tempat kalajengking. Allah, kita tak tahu macam mana. Jangan kita ingat senang, tak masuk kubur dah senang, tak ada. Kita tak tahu lagi ya. Sebab tu Nabi memberikan amaran, jangan kamu bercita-cita mati, kerana yang lepas mati tu lagi dahsyat lagi. Melainkan kalau orang yang beriman, beramal saleh, tapi ialah kita pun mintalah rahmat Allah. Amalan kita ni pun tak dapat selamatkan kita pada azab kubur. Kita kena faham, amalan kita tidak ada yang sempurna. Ada yang tak khusyuk, ada yang macam riak, ada yang salah, ada yang silap dalam bacaan kita dan rukuk sujud kita. Macam-macam kekurangan kita. Jadi yang kita letak harapan kita hanya kepada rahmat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab kubur dan azab yaumul qiyamah. Yang hanya dapat selamatkan kami lah rahmat-Mu ya Allah. Kami mohonkan rahmat dan belas kasihan-Mu ya Rahim. Ya Allah, kasihanilah kami setelah kami menjadi ahli kubur ya Allah. Luaskanlah kubur kami ya Allah. Masukkanlah bawah syurga dalam kubur kami ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan masukkan dalam FB saya, iaitu doa, iaitu selawat, yang di mana siapa yang membacanya 10 kali setiap hari, akan nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyambut kita di dalam kubur kita. Nabi sambut kita dalam kubur kita. Selawat dia pun tak panjang, biasa saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habib, ala alil qadar al-azimul jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia ulangkan 10 kali. InsyaAllah saya akan masukkan dalam FB saya. Dan ini pun saya terima juga daripada Habib Kazim daripada Tarim, iaitu Hadramaut ya. Waktu beliau datang di Singapura dan mengajar. Jadi tuan-tuan boleh amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bila masuk dalam kubur kita, Nabi kita Rasulullah SAW menyambut kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dikeluarkan daripada Imam Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Qais bin Abi Hazim, mengatakan kami mendatangi ziarah kepada Khabbab, seorang sahabat Nabi SAW, yang di mana dia dalam kesakitan yang dahsyat ya. Maka dia pun berkata, kalaulah tidak kerana Nabi melarang kami daripada berdoa untuk mati, aku pasti minta doa untuk mati. Dia dah sakit ni, sakit. Kalau setengah-setengah orang kata mati lebih baik pada hiduplah macam ni. Tapi Nabi dah larang, jangan minta mati. Jadi kalau tidak kerana Nabi larang, aku dah minta mati dah lama dah. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita dalam keadaan sakit tu kita sabarlah. Memang sakit tu penderitaan. Tapi kalau kita bersabar, pahalanya berganda-ganda lagi. Dan dengan keadaan kita sakit pun kita boleh istighfar, boleh selawat, boleh baca Quran. Kan bagus. Dapat tambah-tambah lagi amalan kita, bekalan kita untuk kita balik kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga dikeluarkan oleh Marruzi daripada Qasim, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi SAW, yang bercita-cita untuk mati. Rasulullah SAW mendengar akan dia punya doa. Nabi dengar Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat Nabi bercita-cita untuk mati. Maka Nabi pun berkata, janganlah kamu bercita-cita untuk mati. Kerana kalaulah engkau ni daripada ahli syurga, maka engkau duduk lagi kat dunia ni menambah-nambahkan pahala untuk engkau. Kalau engkau ni ahli neraka, kenapa engkau nak minta cepat-cepat mati supaya masuk neraka? Allah, ya tak ya juga ya. Kalau kita ni ahli syurga, kita berada dalam dunia ni beberapa masa lagi, dapatlah kita beramal, dapat kita tambah-tambah taat. Kalau dah kita na'udzubillah ahli neraka, nak minta mati cepat-cepat, nak masuk neraka cepat ke? Astaghfirullahalazim. Itulah dia Nabi bertanya. Jadi dengan itu Nabi melarang kita daripada bercita-cita untuk mati. Dan daripada dikeluarkan oleh Imam Khatib dalam kitab tarikhnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah SAW,
La yatamanna ahadukumul maut, jangan seseorang kamu bercita-cita untuk mati. Fa innahu la yadri madza qaddama li nafsi, kerana dia tak tahu apa yang telah disiapkan untuk diri dia. Kita ni ingatkan kita ni amalan dah cukup. Amalan tak cukup. Kita ingatkan amal kita punya dosa dah diampunkan, kita pun tak tahu apakah dosa kita dah diampunkan. Jadi kalau begitu kita beramal. Cuma di sini kita punya amalan sampai bila pun takkan cukup. Ada orang kata takutlah mati, amalan aku belum cukup. Habis bila nak cukup? Berapa banyak kita nak beramal baru cukup? Sebenarnya amalan kita takkan cukup. Kenapa? Sebab kita akan menghadapi hari yang amat dahsyat dalam kuburnya, di padang mahsyarnya, menyembarang jembatan Siratul Mustaqim. Amalan kita tak dapat mampu menyelesaikan dan menyelamatkan kita. Cuma kita beramal, ikutlah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, dan kemudian kita berdoa mohon rahmat Allah. Kalau dengan amalan kita nak selamatkan kita, memang amalan kita tak dapat selamatkan kita. Amalan kita ada riak, ada ujub, amalan kita ada silap, ada bacaan salah, ada rukuk yang tak betul, amalan kita ada yang kita megah dengannya, ada yang kita betul tunjuk pada orang. Banyak perkara yang menjadi amalan kita tu rosak, tetapi kita hanya harapkan daripada rahmat Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, amalan kami tak dapat bantu kami, ya Allah. Yang hanya dapat bantu kami ialah rahmat-Mu. Kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Jadi bukanlah maknanya kita nak cukup-cukupkan amalan, tidak. Tapi kita nak memperbanyakkan taat kepada Allah. Kerana taat itu satu perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Demikian juga sepotong hadis diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Abu Ya'la, di mana Rasulullah SAW mendatangi kepada mereka dan mendapati Ammuh Abbas, iaitu pakcik Nabi SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, sedang mengandung kesakitan. Sakitlah ni, orang sakit, ya. Kemudian dia bercita-cita untuk mati. Biasanya lah orang nak minta mati, kenapa? Kerana tak sanggup lagi menghadapi hidupnya, maupun tak sanggup menghadapi hidupnya kerana kesakitan atau kesempitan ekonomi atau difitnah orang atau macam-macam. Pressure. Kalau sakit, aduh sakit. Jadi dia pun bercita-cita, ya Allah, matikanlah aku, ya Allah. Maka Nabi SAW apabila mendengarkan pakciknya berkata demikian, dia berkata, ya Ammi, wahai pakcik, la tatamannal maut, janganlah bercita-cita untuk mati. Kalau engkau seorang yang baik, maka dilambatkan kau mati itu dapat tambahkan kebaikan kau yang sudah ada. Kalau engkau seorang yang salah, yang buat dosa, yang membuat perkara tak baik, maka dilambatkan mati engkau itu supaya engkau dapat kesempatan untuk memperbaiki amalan kau yang salah itu kepada yang baik. Maka janganlah cita-cita untuk mati. Macam itulah Nabi besar pada paman dia. Tapi kalau tak dapat tidak juga nak minta mati, minta mati itu dengan cara, ya Allah, kalau sekiranya hidup aku ni baik untuk aku, maka hidupkanlah aku. Kalau sekiranya mati ni lebih baik untuk aku, matikanlah aku dalam husnul khatimah, di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itulah cara tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jangan kita minta mati. Kita tak tahu, mungkin lepas mati tu lebih dahsyat lagi. Kita sekarang sakit, na'udzubillah, kalau lepas mati kita di pelangkung dalam kubur kita, di azab neraka, kan lagi baik kita hidup, dapat kita bertaubat dan dapat kita beramal. Jadi dapatlah kita pengampunan Allah, keselamatan daripada azab Allah dengan rahmat Allah. Daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dari Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang bercita-cita untuk mati sebelum sampai masanya. Wala yad'u bi, jangan dia minta untuk mati. Illa yakuna qad wathiqa bi amali, melainkan dia sudah confirm dengan amalan dia. Makna dah confirm, dah garanti dah, amalan aku ni baik, amalan aku ni selamat. Siapa boleh confirm? Siapa boleh confirm yang diri dia selamat? Tak ada siapa boleh confirm. Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, ulama-ulama pun, mereka pun merasa takut dan bimbang bagaimana mereka nanti lepas mati. Kita ni siapalah kita ni? Maaflah, dosa pun banyak, dosa mata, telinga, kaki, tangan. Jadi kalau kita nak confirm, memang kita ada siapa berani confirm. Habis kalau dah macam tu, apa kau minta nak mati? Mintalah dapat amal soleh. Ya Allah, hidupkan aku dapat amal soleh. Ya Allah, hidupkan aku dengan ibadat-ibadat taat padamu. Ya Allah. Kita minta pada Allah dengan demikian.
Jangan kita hanya minta panjang umur, tapi minta panjang umur dalam amal dan ibadat, ya. Kelebihan orang-orang fadlu tulil haya fi ta'atillah. Kelebihan panjang umur dalam taat kepada Allah. Dikeluarkan daripada hadis Imam Ahmad dan Tirmizi yang dikatakan sahih oleh Imam Hakim daripada Abi Bakrah. Seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Sebab manusia manakah yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, "Man tala umru wa hasuna amalu." Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Itu orang yang paling baik. Orang paling beruntung. Dia dah panjang umur, tapi baik dia. Masya Allah, umur dia yang panjang tu, dia buat amal, buat taat, dia buat bangunan masjid, buat rumah anak yatim, dia bangun tahajud, baca Quran. Alhamdulillah. Jadi itulah orang yang paling beruntung, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian ditanya lagi, fa'ayun nasi syarrun, siapakah manusia yang paling celaka sekali, yang paling rugi sekali, yang paling jahat sekali? Nabi SAW jawab, man tala umru wa sa'a amalu. Orang yang panjang umurnya tapi jahat amalan dia. Allah. Umur dia makin lama panjang. Tapi selagi panjang umur lagi jahat lagi, dosa lagi, zalim lagi, maksiat lagi. Allah. Dosa-dosanya sudah 1 gunung. Tambah lagi umur panjang lagi 2 gunung, 3 gunung. Allah, na'udzubillah min zalik. Allahumma ya Allah, lindungilah kami daripada melakukan dosa ya Allah. Kami tahu kami hamba yang lemah, yang dhaif ya Allah. Selalu kami terjatuh dalam dosa ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan Kau redha ya Allah. Bantulah kami, kuatkan iman kami ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami hamba yang derhaka padamu. Kami tak menjadi hamba yang derhaka padamu ya Allah. Tapi kami tak kuat ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Begitulah pula dalam kitab Hakim, iaitu kitab hadis Imam Hakim daripada Jabir radhiyallahu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Orang yang sebaik-baik kamu ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalan dia. Itulah dia tuan-tuan, umurnya panjang, amalan pun baik. Alhamdulillah, beruntunglah dia. Itu rezekinya paling besar sekali. Rezeki apa? Rezeki dapat beramal. Rezeki duit banyak ni bukannya special. Kenapa? Orang kafir pun ada rezeki duit banyak. Tapi dia akan habis, kita mati, tinggallah dia. Dan kadang-kadang kita belum mati lagi pun dah tak boleh kita gunakan duit tu. Kita dah sakit, dah atas katil ke hospital, tak boleh makan apa-apa, melainkan masuk air drip saja. Dah kita punya kekayaan pun tak ada guna lagi. Tapi itulah bila kita beramal soleh, amalan soleh itulah yang menjadi kita punya bekalan balik kepada Allah SWT, ya. Dan daripada Auf bin Malik radhiyallahu mengatakan, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, kullama tala amru al-muslim kana lahu khair. Setiap kali panjang umur seseorang muslim, maka itu adalah baik untuk dia. Walaupun dalam susah. Ustaz, susahlah hidup, meranalah Ustaz, macam mana ni sakit. Walaupun dalam susah. Kerana setiap detik tu dia boleh manfaatkan. Dalam susah dia sabar, dia reda. Itu satu ibadat. Dalam susah dia berzikir, bersyukur, la ilaha illallah, dia baca istighfar, baca selawat. Itu ibadat untuk dia, tambah-tambahan. Jadi makna di sini, selagi orang yang namanya orang beriman, kalau dia punya lagi umur dia bertambah, lagi bertambahlah kebaikan pahala dia. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, wa laysa li ahadin illa lil mu'min. Sangat pelik urusan orang yang beriman. Tak ada siapa yang boleh dapat melainkan hanya orang beriman. Apabila dia dapat senang, dia syukur, dapat pahala. Apabila dia sabar, apabila dia kena susah, dia sabar, dapat pahala. Nampak? Kiri kanan dia dapat pahala. Tak ada rugi orang yang beriman. Tapi dengan syarat hanya orang beriman saja. Orang tak beriman, bila dia senang, dia lupa pada Allah. Bila dia sakit, aduh aku sakit, aduh aku susah, aku ni masalah, dia mengadu sana sini mengadu, dia lupa kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang tak ada iman. Atau ada iman tapi lemah imannya. Kesian dia, ya. Dikeluarkan daripada Imam Ahmad, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
ada 2 orang lelaki pada Bani Hayyim daripada Quda'ah masuk Islam. 2 orang lelaki masuk Islam. Maka salah seorang mati syahid. Tak lama kemudian mati syahid. 1 orang lagi dia meninggal selepas 1 tahun. Maka Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Nabi SAW, melihat kedua-dua mereka dalam mimpi. Dia melihat orang yang matinya selepas setahun masuk syurga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Yang mati syahid itu mati awal. Yang mati selepas tahun ini kemudian. Tapi yang mati kemudian ini masuk syurga dahulu. Yang mati syahid belum lagi masuk syurga. Jadi sahabat ni Talha bin Ubaidillah dalam mimpi lah dia nampak. Besok pagi dia pun jumpa Nabi SAW. Dia pun berkata, ya Rasulullah, kenapa ni orang yang mati syahid belum masuk syurga? Orang yang sahabatnya mati kemudian, dua-dua masuk Islam sama-sama. Tapi yang mati setahun kemudian, masuk syurga lebih dulu. Nabi SAW menjawab, Alaysa qad sama ba'dahu Ramadan, wassalla 6,000 raka'ah. Tidakkah dia sudah berpuasa Ramadan yang mati lambat setahun? Dan tidakkah dia sudah salat 6,000 rakaat, iaitu sembahyang wajib, sembahyang sunat selama 1 tahun. Dan demikian dah pahala-pahala sembahyang-sembahyang yang lain lagi. Jadi makna di sini, walaupun orang ni mati syahid, tapi orang yang mati kemudian ni, kerana umur dia panjang, dia dapat buat ibadat lagi banyak lagi. Jadi apabila dia buat ibadat lagi banyak, dia sudah mendahului orang mati syahid daripada masuk syurga. Nampak? Jadi sebab tu kita jangan duk minta mati. Habis Ustaz kita susah lah Ustaz. Sabarlah. Sabar tu pun segini pahala. Itu pun dari ibadat. Ya. Jadi kita terimalah kehendak Allah Ta'ala. Ya. Kita reda dengan takdir Allah. Sabar dengan ujian Allah. Syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan dikeluarkan Imam Ahmad juga daripada Talha daripada Nabi SAW bersabda, Laisa ahadun afdala indallah min mu'min yu'ammar fil Islam. Tidaklah seseorang kamu lebih mulia di sisi Allah daripada seorang mukmin yang telah dipanjangkan umurnya dalam Islam kerana dia dapat bertasbih dan bertakbir dan membaca tahlil la ilaha illallah. Jadi dengan dia panjang umur dapatlah banyak ibadat. Dan begitu juga dikeluarkan pada Abu Nuaim daripada Sa'id bin Jubair mengatakan, Inna baqal muslim kulla yaumin ghanimah. Iaitu hidupnya seseorang mukmin setiap hari itulah sebagai satu kekayaan, keuntungan. Kerana dia dapat tunaikan yang fardu, salat-salat fardu, dia dapat melakukan amal-amal taat, dan dia dapat berzikir kepada Allah. Masya Allah. Dia setiap detik umur kita ni, ini semua merupakan sebagai satu keuntungan. Tapi kalau diisikan dengan taat, kalau diisikan dengan hanya sibuk dengan handphone kita, diisikan sibuk dengan kita yang laptop kita, disibukkan dengan kita yang akhbar kita, berbual kita, cicak kita, Allah rugi tuan-tuan. Besok dah nak mati, kita minta panjang umur, nak zikir pun dah tak ada satu second pun takkan dipanjangkan umur kita. Sebab itulah di sini tuan-tuan ya, jangan kita buang masa dengan perkara yang sia-sia. Ya, habis ustaz takkan kita tak boleh berbual? Berbual boleh sekejap lah, tapi jangan terlalu habis masa berbual. Dan kemudian tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa kita nak berzikir, tak ada masa baca selawat. Siapa yang rugi? Kitanya rugi tuan-tuan. Besok kita mati, kita tak dapat bawa amalan yang baik. Kenapa? Kerana banyak masa kita telah tersia-sia. Jadi gunakanlah masa yang ada ni tuan-tuan ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkatnya kita membaca kitab-kitab ini dan hadis-hadis yang kita dengarkan memanfaatkan kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Kami bermohon padamu dengan nama-namamu yang mulia dan sifatmu yang agung. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau berkatkanlah umur kami ya Allah. Kau jadikanlah umur kami penuh dengan amal dan taat padamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala dosa dan maksiat ya Allah. Kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dengan sengaja atau tak sengaja, yang zahir atau yang batin. Ya Allah, manusia melihat kami zahirnya seperti orang baik, tapi Engkau sajalah yang tahu bagaimana jahatnya diri kami. Allahumma ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Janganlah kau bukakan keaiban kami depan manusia rahmat ya Allah.
Ya Allah, kalau sudah sampai saatnya kami nak mati, maka izinkanlah kami mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, Kau jadikanlah kami, roh kami ketika dicabut dari jasad kami, dijemput oleh Nabi kami Rasulullah SAW. Dan ketika mayat kami dimasukkan dalam lubang kubur kami, izinkanlah Rasulullah SAW menyambut mayat kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami satu taman dari taman syurga. Janganlah Kau azab kami dalam kubur kami, ya Allah. Demikian juga ibu ke ayah kami, datuk nenek kami, adik-beradik kami, keluarga kami yang telah meninggal dunia dan sekalian mereka yang mengikuti program kami ini, ya Allah. Kau jadikanlah kami semua daripada golongan yang mendapat barakah Rasulullah SAW dalam kubur kami dan dilepaskan pada azab kubur, ya Allah. Dan ditemukan kami semua dengan Nabi kami Rasulullah SAW di yaumul qiyamah, mendapat minuman air telaga Kausar di tangan Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah salah silap kami, ya Allah. Angkatkanlah penyakit COVID ini daripada negara kami dan semua negara-negara yang lain, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah masjid-masjid kami semua dibuka kembali seperti biasa, ya Allah. Mudahkanlah semua para jemaah-jemaah haji dan umrah yang nak menunaikan ibadah haji dan umrah dapat pergi ke tunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci-Mu, ya Allah. Ampun dan maafkanlah kami, ya Rahman. Terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami yang zahir dan yang batin, dan sembuhkanlah penyakit sekalian mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Terimalah doa kami, ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, awal tadi sudah saya sebutkan sesiapa yang berhajat untuk menempah kitab ini. Kitab ini ialah kitab fikih yang tiap-tiap hari kita membacanya. Dia ada 3 jilid tuan-tuan, 3 volume dengan harga $80 dan tuan-tuan boleh buka linknya. Linknya itulah kami sudah masukkan di dalam kami punya FB dan dari situ tuan-tuan kena isikan borang, nama, email, telefon, address, ya, dan kemudian berapa set. Satu set ada 3 buku dan harganya $80 untuk 3 buku tu satu set. Jadi kalau ada orang nak beli 2 set, 3 set, silakanlah. Dan ini termasuk juga dengan harga delivery, iaitu kita menghantarkan sampai ke rumahnya dalam lingkungan Singapura sahaja. Kalau di luar negeri, itu nanti kita boleh berhubungan, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya. Ada kalau tersalah kata, terkasar bahasa, mana benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Maka marilah sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.